Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Met Malaysia keluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di 3 negeri sehingga esok. Ia melibatkan seluruh Terengganu dan Pahang selain beberapa kawasan di Kelantan. Lokasi terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Machang dan Pasir Putih. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan untuk hari ini di seluruh Perlis, Pulau Pinang serta beberapa kawasan di Kedah dan Perak. Amaran sama turut meliputi Kelantan dan Pahang sehingga esok. Perkembangan banjir setakat pagi ini 3,957 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 35 pusat pemindahan sementara PPS di 2 negeri. Di Kelantan, penduduk terjejas kekal 373 orang daripada 96 keluarga. Mereka berlindung di 6 PPS. Pasir Putih menjadi daerah paling terkesan dengan 312 penduduk dipindahkan ke 4 PPS. Sementara itu, di Terengganu, 29 PPS dibuka menempatkan 3,584 penduduk. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan ketika ini 5 daerah masih terjejas iaitu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Besut. Kuala Nerus merekodkan penduduk terjejas tertinggi dengan 1,610 penduduk. Banjir luar jangka itu antara reaksi penduduk terjejas yang dipindahkan di daerah Marang. Sekolah Kebangsaan Rusila Marang antara 6 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah itu. PPS ini paling ramai menempatkan penduduk terjejas banjir. Mereka merupakan penduduk dari Kampung Rurenggeh, Rurendang, Rusila dan Belubur. Ada hak akak dah tempat tinggi, lepas tu ada juga hak dah. Sebab air masuk laju. Lepas maghrib. Okey. Masuk kot pintu dapur. Masuk dalam rumah. Dalam rumah. Di mana persekitaran keliling rumah tu daripada pagi dah. Jangka salin awal bulan 12 tapi 2 orang tu beranak awal belaka. 31 minggu dengan 36 minggu. Sekarang ni saya 36 minggu lebih lah. Jadi saya hidup PPS. Tu diri hari suruh. Okey, belaka tak ada masalah. Doktor pun mari check up hari-hari. Selain SK Rusila, beberapa lagi PPS yang dibuka di Marang ialah SK Bukit Gasing, SK Rawai, SMK Mercang dan SMK Seri Payung. Sementara itu, trauma dengan insiden terperangkap semasa banjir luar jangka tahun lalu menjadi pendorong 3 penuntut Universiti Sultan Zainal Abidin berpindah segera ke PPS. Untuk tahun ni kami ambil langkah berjaga-jaga lebih awal pada tahun lepas. Sebab tahun lepas kami terkandas dekat rumah lama jugalah, dalam separuh hari macam tu baru ada pertolongan daripada pihak luar. Pengalaman lepas kita orang macam keluar lambat sebab ramai lagi penduduk kat situ tak keluar. Lepas tu last sekali kita orang macam tinggal satu rumah je kat situ. Jadi kita ambil keputusan untuk keluar awal lah pada tahun ini. Waktu pagi tu kita tengok air dah naik, kita tengok jiran-jiran semua dah alihkan kereta. Jadi kita pun awal lah alihkan kereta, motor, barang-barang pun kita dah siapkan pack. Lepas tu kalau macam hujan je kita tengok naik air tak, naik air tak. Kalau tengok jiran-jiran semua dah tak ada, dah keluar, kita pun geraklah keluar macam tu. Kita beralih ke perkembangan ini. Cadangan KWSP untuk memperluas liputan perlindungan sosial kepada populasi umur bekerja rakyat yang mencapai usia 18 tahun bermula tahun depan dipersetujui kerajaan yang akan diperhalusi dan seterusnya dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk kelulusan. Keputusan dibuat pada mesyuarat Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MySPC kali ke-6 dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Melalui MySPC, kerajaan menyasarkan jaringan keselamatan sosial negara dapat diperkukuh dan diperluaskan. Ia juga perlu segera diterjemah kepada pelan tindakan agar dapat dinikmati oleh rakyat. Pada mesyuarat itu juga, kerajaan turut membincangkan mengenai liputan perlindungan sosial lebih inklusif dan komprehensif terutama kumpulan rentan dan golongan yang berada dalam sektor tidak formal.
Malaysia dengan tegas mengutuk pelbagai serangan ke atas kemudahan penjagaan kesihatan di Semenanjung Gaza oleh Israel. Kementerian Luar menerusi kenyataan berkata, Malaysia juga mengecam serangan terkini ke atas sebuah kemudahan perubatan di bawah Yayasan Keamanan Global Perdana PGPF dan Hospital Indonesia di Gaza. Menurut Wisma Putra, tindakan itu adalah suatu pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensyen Geneva 1949 yang jelas menunjukkan cubaan rejim berkenaan untuk menghapuskan sepenuhnya penduduk Palestin. Kenyataan itu turut menegaskan supaya tindakan keji tersebut dihentikan serta-merta. Jumlah kematian yang semakin meningkat dan penderitaan penduduk Gaza yang sangat teruk menuntut tindak balas kukuh dengan segera. Malaysia juga menyahut seruan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk usaha kolektif bagi mengakhiri konflik dan malapetaka kemanusiaan di Gaza. Kenderaan elektrik dan hybrid disasar sumbang 20% daripada jualan kenderaan baharu menjelang 2030. Jumlah itu dijangka meningkat kepada 50% pada 2040 dan 80% menjelang 2050. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Jawatankuasa Pemandu EV Kebangsaan yang dipengerusikannya bertanggungjawab menyusun strategi dan melaksanakan pembangunan EV secara holistik. So in getting the fundamentals right for our next generation vehicle, especially the ecosystem, we are diligently building the necessary infrastructure to achieve our target. Our target EV and hybrid accounts about 20% of new car sales by 2030, 50% by 2040 and 80% by 2050. Beliau e-mobility Asia 2023 di Ibu Negara. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.